tambahan aset pun hancur, elek kan. Jadi anak muda pastikan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya dengan Dia Aizal Official. Jangan lupa like, share dan subscribe. Cuma kita nak sharekan pada hari ini tentang 5 perkara yang akan berlaku pada tahun 2022 hingga 2023 berkaitan dengan pakar kewangan menasihat kepada anak-anak muda dan kepada semua golongan-golongan lah, B14, M14 sampailah hingga ke T20. Jadi kita kena bersiap sedia untuk berhadapan dengannya, iaitu yang pertama hashtag inflasi, iaitu kenaikan harga barangan yang lagi meningkat tidak akan pernah turun lagi selepas itu. Tahun ni selepas habis PKP saja, sesi 2022, memang kita tak nafikan rata-rata kos kehidupan makin lama makin mahal, mula semakin mahal dan membebankan rakyat. Banyak barang harga naik dan akan mengalami kenaikan harga secara drastik. Mula-mula kononnya macam ayam bila harga dia dah turun, tiba-tiba naik, tiba harga yang turun balik, tapi harga makanan tetap naik juga. Dan semua ini bukan benda di bawah kawalan rakyat, bukan di bawah kawalan kita. Kita tak boleh kawal harga tersebut. Itu permainan antara peniaga-peniaga dengan pemborong makanan. Jadi masa inilah kalau boleh belajarlah, don't upgrade, iaitu turunkan lagi skill lifestyle kita, gaya hidup kita, dan berbelanjalah cara cermat-cermat. Kalau ada tanah kosong ke, ada pasu ke, bercucuk tanam lah, tanam pokok cili ke, tanam pokok-pokok benda apa yang boleh tanam, supaya kita tak membazir duit kat situ. Pergi pasar semasa nak masak, kita beli barang apa yang patut. Jadi kita beli apa yang patut saja, beli keperluan sahaja, bukan beli ikut kehendak. Kalau ada tanah kosong, pergi bercucuk tanam. Kalau suka minum pagi setiap hari dengan teh, boleh mula bawa bekal daripada rumah. Berjimat cemat lah. Kenapa? Harga barang makin lama makin naik. Kalau kita pagi-pagi dulu serapan mungkin sekitar 2, 3, 4 ringgit, tetapi makin lama makin naik. Makin naik tahu 3, 7, 4 ringgit. Satu hari pagi bawa pagi 7, 4 ringgit. Kalau tengah hari lagi belum kira lagi. Kalau petang belum kira lagi. Kalau malam belum kira lagi. Jadi risau makanan kita, kos kewangan makin lama makin naik. Bukan ada faktor sebab faktor inflasi, iaitu kos barangan, kenaikan harga barangan makin meningkat. Jangan lupa masa ini jugalah kena bijak juga kepada anak muda, nasihat kepada anak muda, uruskanlah hutang yang sedia ada. Jangan lagi meminta hutang yang lagi besar daripada hutang yang kita ada sekarang. Jika boleh, elakkan buat hutang jahat. Jangan buat personal loan, jangan berani buat hutang sebagainya. Selesaikan hutang apa yang kita ada dulu. Kalau ada yang hutang PPTN, selesaikan dulu. Jangan berani buat loan kereta, loan ke apa berbagai. Gunalah apa yang ada dahulu, ikut keperluan, bukan ikut kehendak. Yang kedua, hashtag EGIG, ekonomi GIG, ekonomi yang asyik-asyik dan naik turun. Macam itulah. Daripada tahun 2021 kita tahu banyaknya berlaku musim PKP di 2020 hingga masuk ke 2021, 2 tahun PKP. Ramai yang telah hilang pekerjaan ataupun bertukar kerjaya. Daripada orang yang berjaya jadi pilot, jadi tukang masak. Ada yang tukang jadi macam-macam lah, berkerjaya yang tinggi. Tetapi bila berlakunya faktor COVID tersebut, pandemik COVID, maka berlakulah pertukaran kerja yang sangat banyak, ramai. Daripada pendapatan besar menjadi pendapatan kecil, daripada ada pendapatan yang tetap kepada income yang tidak tetap. Pastinya ini kehidupan sentiasa akan berubah-ubah dan kita tak boleh tentukan takdir kita dalam keadaan yang pandemik COVID-19 ketika masa dahulu. Kini sejak PKP sudah mula, ramai terbiasa bekerja dari rumah. Sebab semenjak PKP dulu suka beramai yang bekerja kat rumah kan. Maka tahun ini akan wujud satu trend, ramai orang lebih gemar memilih sebagai freelance, iaitu bekerja sendiri daripada makan gaji. Orang biasa dulu duduk rumah fikir boleh duduk rumah tak tahu nak buat apa, mati kutu. Jadi orang buat online, buat YouTuber ke, freelancer ke, buat macam-macam lah. Buat kerja sendiri yang boleh buat income sendiri daripada makan gaji, daripada kerja kat luar, kena keluar. Lebih baik duduk rumah. Sebab tu saya kata wujudnya satu trend ramai orang yang masih budak-budak ni zaman sekarang, budak sekolah menengah, ada yang baru-baru ni kita tahu
budak sekolah menengah bila dia dah habis SPM, dia macam malas nak sambung belajar. Benda ni bahaya sebab apa? Berlakunya kekurangan minat untuk orang belajar dan akan buat pupus ni orang yang bakat pengalaman bagi bidang tersebut. Yang ketiga iaitu #sub income. Kepada anak muda, buatlah pendapatan sampingan, buatlah side income. Kalau anda sedang belajar sekarang, teruskan buat side income. Kos hidup semakin bertambah. Anak-anak pun perlu disuap. Kita pun ada anak muda mungkin yang belum berkahwin lagi, yang belum lagi mendirikan rumah tangga lagi. Jadi anak-anak mungkin dah ada anak kan. Anak-anak juga perlu disuap makan dan minum mereka. Susu anak pun kena tetap beli. Beras pun kita kena beli. Nak atau tidak, hari ini tidak boleh lagi bergantung kepada dengan satu pipe saja, iaitu kita tak boleh gantung satu kerja sahaja. Maknanya kita tak boleh satu income sahaja. Tahun 2022 kena belajar lagi, tambahkan pipe income. Maksudnya kena cabangkan lagi, kena fikir bagaimana kita nak tambahkan lagi. Jangan fokus hanya makan gaji saja, dah cukup untuk satu ni. Ada juga yang kerja cikgu belum cukup lagi. Sebab apa? Kerana lifestyle dia, gaya hidup dia terlebih mewah sangat, sebabkan dia berhutang banyak. Bekerja untuk bayar hutang ke bekerja untuk selesaikan hutang? Jadi siapa yang ada kemahiran ataupun skill boleh gunakan untuk tambah income kepada anak muda. Kalau minat dan pandai bertukang kayu, usahawan, baru-baru ni kan adik-adik ada shop kita pandai dan usahawan. Okey, minat dan pandai bertukang kayu. Kalau minat dan pandai menulis, teruskan menulis. Kalau minat pandai membuat grafik ataupun Adobe Photoshop atau poster, teruskan buat bisnes. Buat satu page kat Facebook. Minat dan pandai coding, banyak COD ke, banyak suka, teruskan. Apa saja yang kita minat, jadikannya sebagai sumber pendapatan yang kedua. Setiap orang ada kelebihan masing-masing. Saya tak ada cerita kekurangan masing-masing. Saya cerita setiap orang mesti ada kelebihan masing-masing yang boleh asah bakat anak-anak muda zaman sekarang. Tetapi jika masih belum ada sekalipun cuba cari jalan untuk mahirkan diri, cubalah belajar. Memang bukan semuanya mudah orang kata. Kalau semua benda mudah, semua orang akan buat dan jadi kaya cepat. Jadi contohnya kalau boleh, anak-anak muda saya nak pesan, boleh mula belajar dan menjadi pengundi kewangan. Contohnya financial kewangan, atau nak jadi dealer emas ke, atau nak jadi unit trust ke, takaful ke, emas ke, hartanah ke, nak jual SIM card One Swag ke, nak jual top up pelbagai telco ke, barang keperluan semasa ke, kat Shopee, TikTok ke, yang viral sekarang Shopee kan, TikTok lagi, TikTok Shop lagi. Itu semua dah open. Nak tak nak, kita sebagai anak muda, kita kena belajar. At least kita akan lebih ke depan dalam skill mengurus kewangan sambil berkongsi ilmu pada orang lain, iaitu bermanfaat kepada orang lain. Itu kan satu amal jariah pada orang lain. Jadi saham dunia dapat, akhirat pun kita dapat. Jadi bila kita ada ilmu, kita dapat belajar, kita jangan hanya tepuk satu benda je. Mungkin ada yang tengok video saya, ada yang mahasiswa kan. Bila mahasiswa, jangan hanya goreng kaki mengharapkan duit mak ayah sahaja. Teruskan cari fikir macam mana buat side income. Kerjalah part time supaya ada pengalaman dan kemahiran skill atau skill bekerja, supaya kita boleh dapat aplikasikan selepas kita habis belajar. Itu yang penting. Jadi just niatkan apa yang kita buat tu kerana Allah Ta'ala, nak cari rezeki yang berkat. Ingat saya lagi, just niatkan apa yang kita buat tu kerana lillahi ta'ala. Kalau kita niat kerja kerana Allah Ta'ala, insyaAllah kita sambil kita belajar, sambil tu kita penat tu biasa. Tak penat. Okey, teruskan bekerja, carikan pengalaman, cari side income. Tu yang kita nak kepada anak muda zaman sekarang. Jangan malas dan jangan goyang kaki. Yang keempat, #SOM. Apa tu? Social media marketing. Itu buat kepada anak muda ataupun sesiapa, tak kisahlah suri rumah ke, yang sedang menonton video saya, yang ada skill, yang ada pengalaman atau duduk rumah sahaja, ada masa lapang, boleh nak menunggu anak-anak balik rumah, boleh saja grab peluang ini sebaik-baiknya. Benda ini mungkin benda yang baru dan tak glamour sangat seperti job yang lain, tetapi permintaan untuk SOM ini adalah tinggi buat waktu ini. Kerana mungkin apa? Sebab semua guna teknologi yang maju. Yang ada minat dan nampak potensi bidang ini, jangan buang waktu. Jangan sia-siakan bakat anda. Anda ada gadget. Semua ada gadget. Tak memfikirkan. Budak-budak kecil pun sekarang dah ada iPhone. Wow, dahsyat. Okay, dahsyat. Budak-budak kecil pun ada iPhone. Kita ni analah sangat handphone pun boleh buat balik anjing kan. Sebab apa? Dunia sudah pun berubah.
persekitaran kita pun sudah berubah. Zaman kita dulu 90-an, 80-an suka dengan lagu, suka buat surat, pergi main-main pada pondok. Zaman sekarang, generasi sekarang makin lama makin maju. Okey, maka kita kena ikut berubah, ikut aliran zaman. Cuba tanya diri kita sendiri, apakah kita sudah bersedia? Bedah keperluan, siasat, kaji balik, tengok balik keperluan kita, kewangan kita, ubah hidup kita pada hari ini untuk kejayaan dan kesenangan kita pada masa hadapan. Contohnya saya bagi contohnya, kalau sekarang dah viral benda dah isu dulu orang Facebook. Orang kata tu Facebook ni zaman yang umur 40-an dan 30-an kan. Tapi sampai masa guna lagi, teruskan lagi. Sebab benda tu kita ada boleh belajar lagi tentang FBS, tentang marketing. Dan yang kedua tentang, sebab baru sekarang Instagram pun untuk umur 30-an. Sekarang ni generasi Z, orang kata yang ramai guna TikTok. TikTok orang sama punya ke? Orang tu pun punya ke dalam tu. Sebab apa? Dia ada TikTok Shop. Sekarang boleh tengok TikTok Shop affiliate. Boleh berbagai lagi bisnes. Masalah apa? Iaitu sosial media. Ikut zaman semasa. Kalau ada orang tu guna, kita kena ikut. Jangan kita tertinggal. Kalau kita nak berbisnes, kalau kita nak cari income, kita kena terus ikut follow. Bukan nak terus masuk macam ibaratkan ikut lubang biawak tu. Tidak. Tapi kita ikut sosial dan kita manfaatkan supaya menjadi amal jariah. Kalau dulu orang kata TikTok tu untuk joget-joget. Oh, tu pandangan yang salah lah. Okey, pandangan yang salah sangat. TikTok tu kita yang guna, kita yang manfaatkan. Kalau benda ada yang tak baik, kita scroll ataupun kita block. Itu sahaja. Kita teruskan buat benda kebaikan. Nak ceramah ke, nak buat kebaikan ke. Contohnya Abang Ryan Bakri kan, kita tengok. Dulu dia buat main kenangan-kenangan dengan TikTok ke. Tapi Alhamdulillah, sebab berkat Sultan Pemurah banyak rezeki kepada dia. Itu rezeki dia. Itu rezeki dia. Kita tak boleh nak nafikan. Dia buat konten-konten yang bermanfaat. Daripada zaman dulu dia imbas kembali zaman yang kecil dahulu, maka dia ingat balik. Atas faktor apa? Sebab usaha berkat rezeki dia. Itu Allah Ta'ala bagi dia rezeki. Allah Ta'ala kata itu rezeki dia, Alhamdulillah. Itu rezeki dia. Sekarang dia nak dapat buka apa? Syuaib bagi dia satu franchise. Okay. Sebab tu Allah Ta'ala dah janjikan siapa yang berusaha, insyaAllah Allah Ta'ala akan tetapkan rezeki untuk dia. Kita usaha tak usaha saja. Jadi cuba tanya diri kita, adakah kita sudah bersedia? Kepada semua anak muda, jangan goyang kaki. Tolonglah, jangan goyang kaki. Jangan rasa macam zon selesa. Keluarlah daripada zon selesa. Anggaplah kita ibaratkan macam mak ayah tak ada. Kita usaha macam mana kita nak cari duit kita sendiri. Ini harapan penuh kepada saya, kepada anak-anak muda. Nasihat kepada anak muda, manfaatkanlah hashtag SOM, iaitu social media marketing yang ada sekarang. Follow sahaja mereka dan boleh tengok macam-macam lagi sifu-sifu yang boleh ajar ilmu-ilmu. Macam mana nak buat YouTuber, macam mana nak buat TikTok, macam mana nak buat Instagram, macam mana nak buat marketing Facebook dan pelbagai lagi. Yang penting konsisten dan sentiasa sabar dalam buat bisnes. Bukan boleh berniaga hari ni buka akaun TikTok Shop saja boleh untung 1,000, 2,000. Tidak. Dia ambil masa yang lama. Kadang-kadang orang yang dulu nak berjaya pun ambil 7-6 tahun nak bangkit. Ini kan kita baru nak start sikit dah give up. Sebab apa? Kerana masalah tidak konsisten. Jadi anak muda, ubahlah hidup kita hari ini supaya kejayaan dan kesenangan itu akan pada masa kita tua nanti. Jangan kita menyesal masa muda-muda. Kita bekerja kena nak bayar hutang semata-mata. Janganlah sampai kita hutang sampai ke hujung hayat kita. Yang terakhir, wujudnya hashtag BNPL. Apa tu? Wujudnya trend buy now pay later. Dalam masa terdekat ni kita tengok terjangka akan muncul budaya yang dapat barang dahulu bayar kemudian. Ni banyak sangat. Smart pay ke dan pelbagai lagi lah. Maksudnya akan banyak lagi barang dijual secara ansuran. Malah sekecil-kecil benda pun dijual dan boleh dibayar secara ansuran. Nak beli contohnya harga RM20, boleh bayar ansur selama 4 bulan, 3 bulan. Ada baik dan buruknya mungkin daripada anak muda. Saya nak pasal pada anak muda, siapa yang tahu guna kaedah ini adalah satu kesempatan terbaik. Gunakan lebihan cash flow yang ada untuk tambah saving, pelaburan ataupun settlekan hutang jahat. Contoh kita nak beli tu, itu ada satu keperluan, kita nak beli, boleh. Tapi kita kena ada objektif kita dan kita ada matlamat kita, iaitu untuk kita bayar sikit-sikit, tapi duit yang baki tu kita boleh tambah saving ataupun buat pelaburan ataupun settlekan hutang-hutang jahat daripada kecil sampailah ke besar. Tetapi sebaliknya,
kena anak muda kena ingat baik-baik. Tetapi sebaliknya amat berhati-hatilah kalau buat yang tidak tahu ataupun jahil ataupun tidak boleh mengawal nafsu membeli. Silap-silap boleh tercekik diri sendiri. Hutang pula makin lama makin bertambah. Simpanan tiada, pertambahan aset pun hancur. Ilek kan. Jadi anak muda pastikan buy now pay later. Maksudnya kalau ikut kepada keperluan, bukan beli semata-mata kerana nak semata ikut trend semata-mata. Dah keluar iPhone ni, dah keluar iPhone 15. Kita pun nak beli juga. Tapi kita beli, bawa payslip, kita bawa IC kita. Kita beli dahulu, bayar kemudian. Kita akan hutang selama 2, 3, 4 tahun akan datang. Kita akan menyesal. Kenapa? Kita akan lagi banyak benda lagi duit kita nak guna pada masa yang akan datang. Jangan lupa kepada anak muda semua, jangan lupa follow saya punya channel saya, Dia Aizal Official. Dan jangan lupa sharekan kepada kawan anda semua yang nak belajar tentang kesedaran tentang kewangan ataupun nak sentap-sentap tentang kewangan. Jadi boleh saja share saja pada link-link ni. Ada di situ juga macam-macam nasihat yang ada saya boleh kongsikan kepada anak-anak muda sana. Itu adalah nasihat untuk saya juga daripada anak muda di luar sana. Kalau berminat boleh sharekan dan subscribe. Jangan lupa notification supaya video-video akan datang anda akan selalu follow saya. Itu saja. Teruskan menonton Dia Aizal Official. Selamat menonton anak muda, insya-Allah. Semoga sehat sejahtera, bebas daripada hutang. Kita jumpa lagi pada masa yang akan datang.